Seorang remaja perempuan dikhawatiri hilang dari rumah keluarganya di Taman Mahkota Permai Kuantan. Remaja terbabit, Puteri Alia Husna Muhammad Jabar berusia 15 tahun dilaporkan hilang oleh bapanya selepas disedari tiada di dalam rumah pukul 3 pagi semalam. Ketua Polis Daerah Kuantan, Asisten Komisioner Wan Muhammad Zahari Wan Busu berkata, siasatan awal mendapati kali terakhir remaja terbabit dilihat bapanya adalah Isnin lalu pada pukul 10.30 malam semasa sedang makan di rumah. Tambahnya, remaja tersebut merupakan anak tunggal serta tidak mempunyai kawan rapat sejak mereka berpindah rumah dari Taman Tas ke Taman Mahkota Permai Kuantan dan masih belum bersekolah. Remaja terbabit juga tidak mempunyai telefon bimbit kerana telah dirampas oleh bapanya disebabkan selalu keluar rumah tanpa memaklumkan keluarga. Ujarnya, remaja itu mempunyai ketinggian antara 160 hingga 165 cm, berambut lurus paras pinggang berwarna hitam, berbadan kurus dan tiada parut. Justru orang ramai mempunyai maklumat, sebarang maklumat berkaitan boleh berhubung terus dengan mana-mana balai polis berdekatan. Pahang sedia melaksana pelan pembangunan berimpak tinggi di 7 stesen laluan rel Pantai Timur ECRL di negeri itu. 4 pihak berkuasa tempatan diberi tanggungjawab berangka pelan tindakan pembangunan projek pemacu ekonomi serta pembangunan berorientasikan transit. Menteri Besar Datuk Seri Rosdi Wan Ismail berkata perancangan menumpukan kepada pembangunan infrastruktur dan kemudahan awam dalam radius 15 km daripada setiap stesen. Kawasan tersebut disasarkan berkembang sebagai pusat pertumbuhan baru yang inklusif dan berdaya saing. Komponen pembangunan dikenal pasti antaranya pembinaan Pangsa Puri Pahangku, pelabuhan darat, pusat pentadbiran dan pusat komersial, hotel dan kompleks perniagaan. Kerajaan negeri yakin pelaksanaan projek berkenaan dapat mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih meluas. Ia sekaligus mampu meningkat taraf hidup rakyat serta memperkukuh jaringan mobiliti dan akses perkhidmatan di kawasan luar bandar dan bandar. Statistik pembolosan di sempadan Malaysia Thailand menunjukkan penurunan ketara sehingga 95.5% sejak tindakan penutupan sempadan dilaksana 1 Disember tahun lalu. Keputusan tersebut dilihat berkesan sebagai usaha mengekang aktiviti jenayah rentas sempadan. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata, dalam tempoh 5 bulan pada Julai hingga November tahun lalu, seramai 57,722 orang direkodkan telah membolosi sempadan. Namun, selepas penutupan sempadan dilakukan, ia menurun dengan ketara kepada 2,596 orang sahaja daripada Disember 2024 sehingga April lalu. Sementara itu, bagi kes tangkapan kes penyalahgunaan dan penyeludupan dadah di Kelantan pula menunjukkan peningkatan drastik sejak 2023 sehingga tahun ini. Lebih 18,000 individu ditahan pada 2023 sebelum meningkat ketara kepada hampir 30,000 orang tahun lalu. Sebelum ini, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menyifatkan kes penyalahgunaan dan penyeludupan dadah di Kelantan sangat membimbangkan. 2,291 jemaah haji dari Kelantan terpilih untuk melaksanakan ibadah itu tahun ini daripada keseluruhan 31,600 jemaah seluruh negara. Ia melibatkan 13 penerbangan bermula 29 April lalu sehingga 11 Mei depan. Menurut Pengarah Lembaga Tabung Haji TH Kelantan, Muhammad Rosli Mustapai, kesemua penerbangan berlepas dari lapangan terbang Sultan Ismail Petra Pangkalan Cepa ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur sebelum ke Madinah. Penerbangan ni hanya dapat cover untuk 1,846 jemaah haji. Jadi selebihnya ada juga jemaah haji kita yang membuat pilihan untuk naik ke melalui stesen berlepas yang lain lah. Terutamanya stesen berlepas daripada Sepang, dan juga ada di kalangan jemaah haji yang memilih untuk pergi dengan PGH, iaitu pengelola jemaah haji.